Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Okey, harap semua sihat ya. Okey, hari ni kita nak sambung pelajaran akidah. Dengan siapa? Dengan Muklimah Atika. Okey, masih ingat lagi tak kita belajar tajuk apa? Masih ingat lagi tak? Yes, betul tu. Okey. Ada yang menjawab, kita tengah belajar tentang sifat-sifat Allah. Betul tu. Okey, jadi hari ni kita nak masuk unit 7. Unit 7 tentang sifat basar. Abang tak nak sebut kuat-kuat tentang sifat apa? Sekejap lagi kita tengok. Okey. 20 sifat wajib yang wajib kita ketahui. Masih ingatkah lagi lagunya macam mana? Jom kita nyanyi bersama-sama. Ada 20 sifat yang wajib kita ketahui. Sifat-sifat wajib Allah, iaitu Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Aywa, bagus semuanya. Nanti boleh nyanyikan lagi. Apa lagu yang kita nyanyi tadi tu? Lagu apa? Tentang sifat-sifat bagi Allah. Ada berapa? Ada 20. Okey, kena ingat. Ada 20 sifat wajib yang kita telah nyanyikan tadi dalam nasyid tersebut. Okey, tapi kita dah belajar kan beberapa sifat wajib bagi Allah. Masih ingat lagi tak? Jom kita ulang kaji sikit. Apa sifat yang kita dah belajar tempoh hari? Yang pertama, wujud. Wujud ada. Wujud ada. Apa sekali lagi? Wujud ada. Allah itu bersifat wujud, bermaksud ada. Dan yang kedua, hari itu kita dah belajar sifat qudrah. Sifat qudrah, maha berkuasa. Qudrah, maha berkuasa. Apa dia adik-adik? Sekali lagi. Qudrah, maha berkuasa. Okey, bagus. Yang ketiga. Kalamun, maha berkata-kata. Sifat kalam, maha berkata-kata. Sekali lagi, sifat apa? Kalam, maha berkata-kata. Kan? Dan yang terakhir, keempat, hari tu kita dah belajar sifat sifat apa? Sama'un. Sifat sama'un, maha mendengar. Sama'un, maha mendengar. Okey? Sekali lagi. Sifat apa? Sama'un, maha mendengar. Jadi kita dah belajar 4 sifat wajib bagi Allah. Wujud, qudrah, kalam, sama'. Jadi hari ni kita nak belajar yang kelima pula. Apakah sifat seterusnya? Sebelum tu kita nak main magic show dulu. Okey, nak tengok? Okey, jom. Tada! Okey, perhatikan. Sila perhatikan betul-betul. Dapatkah kamu melihat sesuatu? Jeng jeng jeng. Okey. Di sebalik kain ni, ni kainnya. Nampak kain. Agak-agak di sebalik kain tu, adik-adik nampak tak apa yang ada? Apa benda yang ada di sebalik kain tu ya?
Kalau saya pun saya tak nampak kan. Ya, kita tak nampak. Nampak dia kain je. Tak boleh nak teka lah. So, jadi kita hilangkan kain. Tada! Okay, next. Jeng, jeng, jeng. Kita ada ini. Ada sebekas jar ataupun bekas lah. Okay, jadi dalam ni ada apa ni? Okay, saya nampak ada batu. Adik-adik nampak apa? Ya, ada batu. Adakah hanya ada batu? Confirm hanya ada batu je? Ataupun adik-adik ada nampak benda lain? Tak sure. Okay, kalau tak sure, kita tengok. Kita buang batu. Rupanya ada seekor semut hitam. Seekor semut hitam di atas batu yang berwarna hitam. Kita tak nampak kan? Mungkin ada yang nampak tapi tadi ada yang tak nampak juga. Bermaksud apa? Mata kita yang melihat ini ada batas ataupun kekurangan. Jadi penglihatan manusia terbatas. Penglihatan manusia terbatas. Sebab apa saya kata terbatas? Contoh kalau saya tutup semula dengan kain, memang saya tak nampak pun apa yang ada dekat dalam tu. Bila buka pun belum tentu lagi nampak. Belum tentu lagi kita perasan ada semut. Sebab batu tu hitam, semut pun hitam. Rupanya ada lagi benda yang kecil lagi. Tetapi beza dengan penglihatan Allah. Agak-agak sifat apa yang boleh dibuktikan dekat sini? Sifat bagi Allah iaitu Allah itu Maha Melihat. Jadi adik-adik, kita nak belajar tentang sifat Allah yang kelima tadi kan. Basar. Boleh sebut sama-sama. Basarun. Basarun adalah sifat yang ketujuh. Mari kita mengenal sifat basar. Unit 7, sifat basar. Bismillah. Jom kita tengok. Basarun. Basarun. Allah bersifat basar. Allah bersifat basar. Bukan basar, bukan besar. Sebutkan dengan betul, iaitu dengan huruf sad. Basar. Allah bersifat basar. Basar tu apa? Apa maksud basar? Basar artinya maha melihat. Tadi kan kita tengok semut tu, tu adalah contoh. Tapi Allah maha melihat. Basar artinya maha melihat. Allah maha melihat segala perkara. Allah maha melihat segala perkara. Termasuklah sekecil-kecil benda. Contohnya macam semut tadi. Kita tak nampak pun semut tu tadi tu. Tapi Allah nampak walaupun semut tu ditutup ataupun dilindungi. Ataupun disembunyikan di dalam bekas yang bertutup. Bila tutup bekas kita tak nampak tadi. Tapi Allah maha melihat segala perkara. Penglihatan Allah tidak terbatas. Itulah bezanya. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Manakala penglihatan manusia terbatas. Terbatas maksudnya ada kekurangan. Kalau penglihatan Allah tiada kekurangan. Tidak terbatas. Apa maksud tiada terbatas? Sekejap lagi kita tengok apa contoh-contoh. Jadi sekarang kita nak lihat penglihatan manusia. Penglihatan manusia. Kita tengah membezakan penglihatan Allah dan penglihatan manusia. Jadi kita baca sama-sama. Nombor 1. Manusia melihat menggunakan mata. Kita ni sekarang ni kalau kita melihat sesuatu, kita menggunakan mata.
mata yang Allah berikan ini adalah untuk penglihatan kita. Tetapi walau bagaimanapun ada sesetengah yang kurang diuji dia tiada penglihatan, dia tiada nikmat penglihatan. Kita panggil orang kurang upaya lah, iaitu orang-orang yang buta. Tapi yang mana ada kita yang dapat melihat ini kena bersyukur sebab kita mampu melihat sesuatu. Okey, cumanya mata kita, adakah mata kita itu dapat melihat semua perkara? Tidak. Okey. Allah menciptakan mata itu maha hebat. Okey. Tetapi mata manusia, penglihatan manusia ini boleh melihat apa yang ada dekat depan je. Apa yang ada di hadapannya. Tak semua benda yang ada di sekitar kita ni kita boleh lihat. Okey. Hanya dapat lihat di depan sahaja. Adakah saya boleh tengok apa yang ada dekat belakang saya? Tak nampak, sebab saya boleh nampak apa yang ada di hadapan saya sahaja. Okay, kemudian yang ketiga, mata manusia tidak dapat melihat perkara-perkara yang gaib. Mata manusia tidak dapat melihat perkara yang gaib. Apa perkara gaib tu? Contoh perkara gaib adalah syurga, neraka. Contoh lagi, malaikat, syaitan. Okey, semua benda ni wujud tak? Wujud. Syurga ada, neraka ada. Kita tahu ada balasan kan untuk orang yang baik dan juga orang yang tidak baik. Jadi malaikat, kita percaya kepada malaikat. Salah satu daripada rukun iman. Syaitan pun, ya memang wujud. Tetapi perkara-perkara gaib ni kita tak nampak. Mata kita tak boleh melihat. Itulah kekurangan penglihatan kita. Okey, penglihatan manusia tu dia ada batasannya. Okey. Jom kita fikirkan. Okey, cuba adik fikir. Adakah kita dapat melihat di tempat yang sembunyi? Sesuatu benda di tempat yang sembunyi? Tidak. Okey, contoh macam semut yang tadi tersembunyi di sebalik kain tadi. Kita tak nampak. Adakah kita dapat melihat sesuatu di tempat yang gelap? Pun tidak. Okey, gelap kita tak nampak. Di tempat yang terdedah? Yes. Yang terdedah baru nampak. Bila kita buka kain tu, baru kita nampak ada batu. Ada semut. Kalau tak buka kain tadi, kita tak nampak. Di tempat yang jauh? Tidak. Kita hanya boleh nampak di tempat yang dekat sahaja. Di tempat terang? Ya. Di tempat terang kita boleh nampak. Tapi di tempat yang gelap, tidak. Nampak tak dekat situ? Ada keterbatasan. Ada setengah yang kita boleh lihat, ada yang tidak boleh. Bagaimana dengan penglihatan Allah? Ayo kita baca. Penglihatan Allah tidak terbatas. Okey, kena ingat itu. Tidak terbatas. Kenapa kita kata penglihatan Allah itu tidak terbatas? Kerana Allah melihat tanpa memerlukan alat. Allah tidak memerlukan alat. Contoh macam kita, saya tak nampak ni dah rabun ni. So jadi maklimah kena pakai spek. Ni alat ni. Tetapi Allah itu melihat tanpa memerlukan alat. Tak perlu. Tapi Allah nampak semua perkara. Yang kedua, apa maksud penglihatan Allah itu tidak terbatas? Yang kedua, maksudnya apa? Allah boleh melihat di tempat yang terang dan juga gelap. Allah boleh melihat di tempat yang terang dan juga gelap. Manusia hanya boleh nampak di tempat yang terang, tetapi gelap tak nampak. Nampak tak perbezaannya di situ? Okey. Ketiga, apa maksud penglihatan Allah itu tidak terbatas? Allah boleh melihat di tempat yang terdedah dan terlindung. Ya, betul. Yang terdedah Allah nampak, dan tempat yang terlindung, yang bersembunyi, sesuatu yang tersembunyi pun Allah boleh nampak. Dan terakhir, Allah boleh melihat di tempat yang jauh dan dekat.
Allah itu boleh melihat di tempat yang jauh dan dekat, beza dengan manusia. Jadi kena ingat selalu bahawa Allah itu maha melihat semua perkara. Okey, sampai di situ dulu. Assalamualaikum.